hero-hero yang telah pun bertugas, yang telah pun mengharumkan ataupun memberikan kita penghargaan lah ketika kejadian tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini. Dan kami bawakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di belakang tu. Ke-6 ekor anjing K9 bersama dengan handler mereka. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah pegawai bomba kanan 1, Tivagaran Utaman, sama dengan K9-nya iaitu Frankie ya. Okey, dan di tengah-tengah itu adalah pegawai bomba kanan 2, Leroy Kirah Anak Dunging, bersama dengan Lady, satu-satunya anjing betina lah kan, K9 betina, yang sebab tu dia manja sikit. Dan kami tadi ada yang tertanya-tanya mana dia Blake kan. Itu kami bawakan di hujung sana bersama dengan pengendalinya iaitu pegawai bomba Salbudin Saleh. Blake antara yang tular juga yang mendapat perhatian di media sosial. Dan di belakang ini juga bersama dengan pegawai bomba Kenneth William. Kita kena perkenalkan sebab nanti dia tanya kenapa tak perkenalkan saya pula. Ini ada Grouse di belakang, kemudian di tengah-tengah itu adalah pegawai bomba kanan 2 Bon Jovi, kilang dengan anjingnya ataupun K9-nya adalah Pop. Dan di hujung sekali adalah pegawai bomba Tony Albert Mani bersama dengan Denti. Okey, itu akan dibiarkan di belakang kerana kita nak perkenalan dengan di depan ini. Pertamanya bersama dengan Tuan Tiva. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Tadi saya perkenalkan, ini adalah SAR Cadaver kan, yang kerap digunakan. Apa sebenarnya istilah itu dan apa keunikan baka ini Tuan? Selamat pagi. Anjing SAR Cadaver ni uniknya dia boleh membuat kerja di dua tempat. Okay. Satu di air, satu lagi di darat. Runtuhan bangunan ataupun runtuhan macam tanah runtuh ke apa kan, macam tu. Okay. Itu keunikan dan telah pun dilatih oleh handler semualah ya. Dan kita sebenarnya nak mengucapkan terima kasih banyak kerana kerja keras semuanya daripada hari pertama sehinggalah hari terakhir ketika pengesanan tersebut. Dan antaranya adalah bersama dengan Frankie, Lady, Blake juga yang menjadi tular kerap mendapat perhatian. Mungkin boleh kongsikan antara tugasan utama mereka ni apa sebenarnya selain daripada di Batang Kali. Mungkin semua dah tahu, semua mengikuti perkembangan tersebut, tapi tugasan-tugasan lain yang dilakukan oleh unit K9 ni sebenarnya apa Tuan? Tugasan yang lain pada ni, kita akan membuat kerja-kerja mencari di mangsa lemas ataupun di hari yang banjir ke apa kan, mangsa lemas kita buat pencarian cari mangsa yang hilang Itu memang fokusnya Tuan ya. Okey, kita nak berkenalan Tuan. Tuan dah berapa tahun bersama dengan Blake? Frankie? Ya. Saya dah 18 tahun di unit K9. Okey. Jabatan Pemadam Penyelamat Malaysia. Lepas tu saya pegang anjing Frankie, anjing kedua 6 tahun. 6 tahun. Okey. Ini baka apa? Kita nak perkenalan sikitlah Tuan. Okey, manja ke tidak ke, macam mana sebenarnya Frankie ni? Frankie ni memang manja. Okay. Lepas tu dia jenis English Spanish Spaniel. Dia 6 tahun. Okey. Dia memang sesuai lah untuk saya pegang dia punya tu kan. Sama-sama manja lah macam tu lah Okey, Tuan Leroy, kalau nak perkenalkan Lady ni dah berapa tahun, apa sifatnya, macam mana nak menjaganya senang ke tidak, personalitinya macam mana Tuan? Okey, anjing Lady ni dia satu-satunya betina dalam unit Cadaver kita. Okey. Jadi dia punya perangai pun lebih kurang macam orang perempuan jugalah. Dia macam tu juga. Jadi Tuan adalah pencinta wanita lah untuk menjaganya ya? Dia memang jenis manja. Mic kena rapat sikit Tuan. Dia betul-betul manja. Okey. Dia pun ada masa mood dia tak bagus. Kita kena layan dia lah. Kita ambil balik dia punya mood tu, bagi dia happy balik. Lagi satu dia punya ni sentimental. Dia berbeza sikit lah ya. Okey, dan kami bawakan juga Blake bersama dengan pengendalinya itu Tuan Salbudin. Kalau boleh pinjamkan mic kepada Tuan. Dia ni tular, dia ni viral lah kan. Gambarnya pun menjadi perhatian rata-rata di media sosial. Tapi ketika tugasannya di sana, bagaimana mengendalikan emosi ataupun nak memastikan dia tetap bersemangat Tuan? Okey, selamat pagi. Okey, waktu kes kena rapat sikit Tuan. Kes dekat Batang Kali hari tu, sebelum kita respon dekat operasi Batang Kali tu, Blake belum famous lagi. Dia belum famous lagi, belum lagi tular lah, belum lagi viral. Setelah bekerja selama 2 hari, baru Blake ni viral yang dinyatakan dalam media. Dia direhatkan. Padahal dia apa? Dia letih. Dia kerja keras kan? Ya, betul.
Dan kemudian tugasannya selepas itu bagaimana memberi motivasi untuk dia terus bekerja, tuan? Kita bagi dia rilis bagi dia semangat seperti kita bagi dia reward apa semua lah. Kita bagi dia motivation. Ya, dan ini baka apa Blake ni, tuan? Kalau sama dengan baka Frankie tadi, dia Frankie. English panel ya, betul. Okey, baik. Ini antara yang kami perkenalkan, kami bawakan juga, dan di belakang tu kalau boleh kita berikan kredit jugalah tiga lagi anjing yang turut dibawakan, iaitu Grouse, Denti dan juga Pop yang berada di tengah-tengah. Ada yang tertukar-tukar juga identiti mereka ketika media memaparkan gambar dan video masing-masing. Tuan, terima kasih banyak-banyak kesemuanya kerana terus bertugas. Tuan juga terima kasih banyak-banyak kerana telah memberikan jasa dan bakti kepada rakyat Malaysia, dan kita percaya ini antara mungkin pengenalannya, dan apabila berlaku tragedi sebegini barulah kita dapat mengangkat hero-hero ini untuk kita ketengahkan, tapi dalam masa yang sama bukan untuk meromantikkan apa-apa kejayaan ini, tapi inilah antara hero di belakang tabir yang telah pun bertugas, yang telah pun membantu untuk sebarang tragedi. Perhatian. Bantuan mencari mangsa tanah runtuh di alamat Pada Organik Farm, Kampung Kuantan, Batangkali, Selangor. Pada hari pertama kejadian, saya dan Gross merupakan anjing turn out pertama bagi unit pengesan K9 ke lokasi, dan Gross telah menjumpai satu spot di mana spot tu terdapat beberapa orang mayat mangsa tanah runtuh tu. Tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Jalan Batangkali Genting, temui titik noktah apabila kesemua mangsa berjaya ditemui pada 25 Disember 2022. Digelar sebagai wira dalam misi mencari dan menyelamat SAR tragedi ini, pasukan SAR Cadaver, unit anjing pengesan K9, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM merupakan watak utama dalam usaha pencarian yang memerlukan kepakaran yang tiada tandingannya. SAR Cadaver merupakan unit mencari dan mengesan mayat yang belum ditemui. Namun, di sebalik kejayaan haiwan cilik ini, ada individu-individu yang bertanggungjawab menjaga, melatih dan merawat sehingga anjing unit pengesan K9 menjadi mahir. Unit ini mempunyai 6 orang anggota bersama 6 ekor anjing. Blake, Frankie, Lady, Cruz, Pop dan Denti antara wira kecil yang bertugas dalam misi mencari mangsa dalam tragedi yang meragut 31 nyawa. Nama saya PB Kenneth anak William, berumur 25 tahun, dan saya merupakan pemegang anjing pengesan Gross. Gross merupakan anjing baka English Springer Spaniel dan berumur 6 tahun. Hai, saya PB Tony Albert. Ini anjing saya bernama Denti, baka Labrador, berumur 6 tahun. Okey, nama saya PBK2 Bon Jovi anak kilang, bersama ni anjing Pop, bernama Pop, baka English Springer Spaniel. Tugas sebagai seorang pengendali anjing tidak semudah seperti yang disangka. Pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh pengendali, terutama dalam memahami tingkah laku dan emosi, kerana setiap jenis anjing mempunyai pelbagai ragam yang berbeza. Menjadi seorang pemegang bukan satu tugas yang mudah, kerana kita perlu mengenal bukan hanya luaran, kita perlu mengenal dalaman anjing juga. Kita juga kena sentiasa menjaga disiplin diri supaya anjing yang kita jaga dapat dielakkan daripada sakit, dan kebajikan anjing sangat penting. Cabaran saya mengendalikan Denti ini adalah saya kena bersabarlah sebab dia sangat-sangat hyperaktif dan juga kena kuat juga. Cabaran dia, sebab dia ni benda hidup, cabaran dia memang kuat lah, dia punya cabaran tu. Kita punya semangat tu kena tabah lah, kena bersabar sebab dia benda hidup. Oleh itu, setiap pengendali anjing akan melakukan aktiviti harian bersama supaya dapat mewujudkan persefahaman antara pengendali dan haiwan tersebut. Setiap hari, adiwira kecil ini akan menjalani latihan bersama pemegangnya.
Selain itu, bagi memastikan anjing-anjing unit K9 ini sihat dan dapat menjalankan tugas mencari dan menyelamat, beberapa jenis pemeriksaan perlu dilakukan setiap hari seperti pemeriksaan tingkah laku, pernafasan, penglihatan dan pendengaran. Bagi memastikan haiwan ini kekal cergas dan bertenaga, nutrisi mereka juga perlu dijaga. Bukan hanya tragedi yang berlaku di Batang Kali, namun anggota anjing K9 turut mempunyai pelbagai pencapaian dan kejayaan yang membanggakan. Antara kejayaan-kejayaan saya bersama Cross, di mana kami pernah menghadiri beberapa operasi, contohnya di Gunung Jerai, Kedah, dan yang paling besarlah setakat ni di Batang Kali ni. Perasaan saya bangga lah sebab dapat mengembalikan bangsa-bangsa tu kepada keluarga, dan saya bangga kerana Wagan Dent tahu bomba ni ada K9 dan yang banyak berjasa kepada Jabatan Bomba lah. Selama saya mengendalikan dia ni, yang kes yang besar yang di Batang Kali lah. Sebab hari pertama di sektor A masa tu, dia ada bagi satu ni lah, minat terhadap tempat tu. Apabila petang tu, jadi mangsa dia kebanyakan di area situ juga tempat. Kejayaan dan pencapaian unit K9 ini wajar diberikan penghargaan. Tanpa jasa dan kudrat mereka, operasi mencari mangsa-mangsa tragedi pasti menempuh pelbagai kesukaran.